Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Johor berkemajuan. Apa khabar semua rakan-rakan penonton yang menonton daripada Facebook Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor dan juga siaran media live daripada YouTube webinar Jabatan Pendidikan Johor. Saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT. Jadi kepada rakan-rakan menonton pada pagi ini, untuk makluman hari ini saya berlintas langsung daripada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor bersempena dengan program Jom Baca Bersama 10 Minit Peringkat Negeri Johor bagi tahun 2021 serta pelancaran buku remedi jiwa Anugerah Pengkarya Muda Johor tahun 2020. Bersempena dengan tema Baca Itu Terapi, #Johor Membaca, #Malaysia Membaca dan #Bangsa Johor Bangsa Membaca. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jadi pada pagi ini kepada rakan-rakan yang menonton pada pagi ini, jangan lupa kongsikan siaran live ini ke laman sosial anda dan juga kepada rakan-rakan yang menonton daripada YouTube channel, kongsikan rakan YouTube channel webinar Jabatan Pendidikan Johor ini ke media sosial anda untuk sama-sama kita memeriahkan dan meraihkan program Jom Baca Bersama 10 Minit bagi tahun 2021. Baiklah tuan-tuan dan puan, kepada yang baru menonton, selamat datang saya ucapkan bersama dengan saya, Cikgu Kamal Iskandar. Jadi untuk anda pada hari ini, kita akan mengadakan sesi program baca selama 10 minit pada tahun ini, dan juga kepada yang baru menyertai, jangan lupa untuk mendaftarkan diri anda sebagai peserta di laman pautan yang diberikan di bawah pada paparan di bawah itu, iaitu di pautan www.bit.ly/baca2021. Baiklah, jadi kepada rakan-rakan yang menonton ketika ini, boleh komen di ruangan komen, ruangan chat yang mana menonton di Facebook, boleh tulis lokasi anda ketika ini dan nama anda dan lokasi anda ketika ini. Jikalau pada pagi ini suara saya dan video saya pada pagi ini kelihatan jelas, boleh komen jelas. Jadi kita lihat ada beberapa rakan kita yang telah memberikan komen. Selamat datang. Terima kasih yang masih menanti yang baru bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi kepada rakan yang menonton, jangan lupa untuk subscribe channel webinar Jabatan Pendidikan Johor dan juga like FB Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor. Sama-sama kita meraihkan program Jom Membaca Bersama 10 Minit Peringkat Negeri Johor tahun 2021. Baiklah, rakan-rakan yang bersama dengan kita pada pagi ini, dia akan dapat bersedia untuk makluman semua. Terima kasih kepada yang menyertai, yang memberi komen daripada di Umar Naim tadi yang telah memberi komen. Rakan-rakan yang mana bersama boleh tuliskan di dalam komen nama anda dan juga lokasi anda serta suara dan video saya jelas kedengaran di sana. Baiklah tuan-tuan dan puan, rakan-rakan penonton sekalian, untuk makluman hari ini saya berlintas langsung daripada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor selaku penganjur utama program Jom Membaca, Jom Baca 10 Minit Bersama. Baiklah tuan-tuan dan puan, jadi sebelum kita mulakan sesi kita, ingin saya mengalukan kehadiran VIP DIF di jemputan kita yang saya mulakan Ungku Hajah Nur Akmal binti Ku Sulaiman, pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor, yang berusaha Tuan Haji Syarudin Basri bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Johor, yang dihormati Cikgu Rohaidah binti Yun daripada SMK Tun Ismail Paya Raja Batu Pahat, Guru Ikon Bahasa dan Seni Budaya Kebangsaan 2020, dan adik Siti Aina binti Tumeri daripada SMK Tun Ismail Paya Raja Batu Pahat, penulis cerpen Remedi Jiwa, Johan Kebangsaan Penulisan Terbaik Pengkarya Muda 2020. Tuan-tuan puan, selamat datang ke program Jom Baca Bersama 10 Minit Peringkat Negeri Johor 2021 dan pelancaran Remedi Jiwa, buku cerpen Remedi Jiwa, Anugerah Pengkarya Muda Johor tahun 2020. Jadi jangan lupa tuan-tuan puan, bersama dengan kita pada pagi ini di jemputan yang telah bersedia untuk memeriahkan lagi
program Jom Baca Bersama 10 minit pada tahun ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan kurnianya serta izinnya. Walaupun kita sekarang ini berada dalam zaman pandemik COVID-19, kita masih lagi dapat bersama secara maya dalam talian untuk bersama dalam program Jom Baca ini. Baiklah, untuk makluman yang mulia Ungku dan juga Dev Jemputan, majlis kita hari ini secara langsung daripada Perbadanan Pusaka Awam Negeri Johor dan dipancarkan secara langsung melalui medium Facebook, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor dan saluran media rasmi iaitu YouTube, webinar Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Jadi kepada yang bersama, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng serta like FB Perbadanan Perpustakaan Awam Johor. Baiklah tuan-tuan dan puan, saya juga mengalukan kepada rakan pendidik yang bersama dengan kita pada pagi ini dan juga warga komuniti masyarakat setempat yang bersama menonton pada ketika ini. Jadi untuk makluman rakan-rakan, hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah kerana dalam program Jom Baca ini kita ada selitkan satu sesi bersama dengan pelancaran buku Remedi Jiwa Anugerah Pengkarya Muda Johor 2020. Yang mulia Ungku serta hadirin sekalian dan juga para penonton yang menonton ketika ini, program Jom Baca 10 minit ini yang diperkenalkan bermula pada tahun 2014 telah menjadi acara tahunan oleh pengarah dan juga pengarah Perpustakaan Awam Malaysia dan selari dengan objektif serta perancangannya dalam memupuk dan membentuk budaya serta masyarakat yang minat membaca dalam masyarakat walaupun mengambil masa tempoh yang singkat iaitu 10 minit. Program ini berlangsung pada hari ini pada jam 11 pagi hingga 11.10 pagi. Jadi untuk itu rakan-rakan bersedia apa jua bahan bacaan yang ada ketika itu boleh digunakan untuk membaca selama 10 minit. Dan untuk makluman semua juga, program ini sepanjang dianjurkan iaitu Let's Go Read Together 10 minutes ataupun lebih dikenali dengan program Jom Baca Bersama 10 minit bermula pada tahun 2015 sehingga 2020 seramai 25 juta 934 dan 673 peserta telah berjaya dihimpunkan sepanjang program ini berlangsung. Untuk itu, rakan-rakan penonton sekalian, sebelum kita menantikan detik jam 11 pagi itu, marilah sama-sama kita saksikan paparan multimedia ucapan yang berhormat Tuan Haji Mazlan bin Bujang, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Negeri Johor merangkap pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Johor. Dipersilakan. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Makmur Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Program Jom Baca yang telah diadakan sejak tahun 2014 kini masuk tahun ke-8 ianya dilaksanakan. Program ini akan terus dilaksanakan untuk mengajak rakyat terus membudayakan amalan membaca. Kajian menunjukkan pertambahan 35% masyarakat dunia membaca semasa pandemik. Untuk itu, usaha Perbadanan Perpustakaan Awam Johor meneruskan program Jom Baca pada 22 April ini bersempena dengan Hari Buku Sedunia adalah usaha yang baik. Jom bangsa Johor, sama-sama kita raikan program Jom Baca pada 22 April jam 11 pagi. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Haji Mazlan bin Bujang, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan, Kebudayaan dan Warisan Negeri Johor di atas ucapan dan amanat yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, dah sampai masanya kita ke detik jam 11 pagi. Marilah sama-sama kita berhenti seketika untuk membaca.
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, terima kasih ke atas kebersamaan tuan-tuan dan puan serta rakan-rakan penonton sekalian yang bersama dalam program Jom Baca bersama Sumenit Peringkat Negeri Johor tahun 2021. Yang Mulia Ungku serta para penonton sekalian, program Jom Baca bersama Sumenit pada tahun ini adalah sesuatu yang baru yang mana kita lancarkan secara atas talian dan juga maya di seluruh Malaysia. Dan begitu juga untuk makluman, untuk sesi pada hari ini adalah merupakan sesi yang sangat bermakna kerana pada hari ini tuan-tuan dan puan, kita bersama dengan 11 daerah di negeri Johor yang bersama-sama dalam sesi live pada pagi ini. Tahniah diucapkan. Berikan tepukan gemuruh untuk anda semua. Ya, terima kasih. Jadi untuk yang mana yang berada di daerah mungkin boleh lambai sikit, kita lambai pada penonton kita. Terima kasih semua yang mana berada di daerah. Terima kasih atas kebersamaan anda di dalam program Jom Baca bersama Sumenit Peringkat Negeri Johor tahun 2021. Baiklah tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada rakan yang bersama. Jangan lupa untuk anda menangkap gambar swafoto anda dan muat naik ke media-media sosial dan letakkan hashtag
Jom Baca 10 minit, Johor membaca, hashtag Malaysia membaca, hashtag Bangsa Johor, Bangsa membaca. Jangan lupa tuan-tuan buktikan kebersamaan anda bersama kami dengan meletak hashtag tersebut. Jangan lupa upkan gambar swafoto anda di media-media sosial dan sebarkan maklumat ini kepada rakan-rakan sekalian. Baiklah, alhamdulillah selesai sudah sesi Jom Baca bersama 10 minit Peringkat Negeri Johor tahun 21. Tahniah sekali lagi kepada semua rakan-rakan penonton, rakan-rakan yang berada di daerah yang bersama dalam program pada pagi ini. So pastinya bila kita membaca, kita akan leka seketika. Jadi untuk program Jom Baca ini tuan-puan, sebenarnya walau apa jua kita lakukan, tepat jam 11 kita akan berhenti seketika, memberi ruang selama 10 minit untuk kita capai dan ambil apa jua bahan bacaan untuk kita baca sebagai terapi. Baca itu terapi. Inilah tema Jom Baca bersama 10 minit pada tahun ini. Baiklah, terima kasih tuan-tuan sekali lagi dan terima kasih kepada penganjur kita, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor di atas penganjuran pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan puan. Baiklah, untuk makluman sebelum itu kepada rakan-rakan yang telah membaca, jangan lupa untuk mendaftarkan diri anda sebagai peserta pada pautan http://bit.ly/baca 2021. Jadi pastikan anda mendaftar untuk kebersamaan kita pada hari ini. Dan jangan lupa juga tuan-tuan letakkan hashtag Malaysia Membaca, hashtag Bangsa Johor, Bangsa Membaca, hashtag Jom Baca 10 minit, hashtag Johor Membaca. Pastikan hashtag itu berlegar dan menjadi trending di Insta dan juga Twitter anda. Baiklah, Yang Mulia Ungku, Div Jemputan serta para penonton sekalian. Pada tahun lalu, Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor telah menganjurkan satu bengkel penulisan kreatif yang diberi nama Pengkarya Muda Johor. Penganjuran bengkel ini bertujuan untuk melahirkan dan melihat bakat-bakat yang ada pada penulis cilik atau penulis muda kita di negeri Johor. Untuk itu, bakat-bakat yang telah ada ini dilahirkan dan dizahirkan dalam bentuk cerpen dan penulisan yang mana kita ketengahkan untuk diangkat ke peringkat kebangsaan. Dan alhamdulillah, semasa perbengkelan dan juga pertandingan itu berlangsung, sebanyak 200 lebih karya cerpen yang dihantar untuk penilaian. Dan hasil penilaian setelah melalui penilaian dan simakan yang teliti oleh juri-juri profesional, satu karya telah diangkat dan dihantar ke peringkat kebangsaan. Dan kita tidak pula datang kosong. Alhamdulillah, cerpen yang kita angkat ke peringkat kebangsaan mendapat johan peringkat kebangsaan penulisan kreatif Pengkarya Muda tahun 2020. Untuk itu tuan-tuan puan, berita kejayaan itu tidak terhenti seketika, tidak terhenti di situ. Berita kejayaan cerpen ini diangkat johan di kebangsaan telah menarik perhatian Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor untuk berkolaborasi. Tahniah ucapkan dan terima kasih kepada pengerusinya atau pengarahnya Yang Mulia Ungku Hajah Nur Akmal binti Ungku Sulaiman, pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Johor atas kesudian bekerjasama berkolaborasi untuk menerbitkan dan menghasilkan cerpen tadi ke dalam bentuk buku fizikal. Untuk itu sekali lagi terima kasih ucapkan kerana dapat merealisasikan hasrat penulis muda ini. Baiklah, untuk itu mari sama-sama kita saksikan tuan-tuan puan acara seterusnya iaitu pelancaran buku cerpen Remedi Jiwa Anugerah Pengkarya Muda Johor 2020. Dengan penuh takzimnya dijemput Yang Mulia Ungku Hajah Nur Akmal binti Ungku Sulaiman dan Yang Berusaha Cikgu Haji Syarudin Basri bin Ibrahim serta Div Jemputan untuk melancarkan buku cerpen Remedi Jiwa karya adik Siti Aina binti Tumuri, johan kebangsaan penulisan terbaik Pengkarya Muda 2020. Dipersilakan.
Terima kasih dilakukan kepada Yang Mulia Engku Hajah Nur Akmal binti Engku Sulaiman dan juga Yang Berusaha Tuan Haji Syaurin Basri bin Ibrahim di atas penyempurnaan upacara pelancaran buku Remedi Jiwa hasil karya Adik Siti Aina binti Tumeri. Untuk makluman, majlis pelancaran kita yang bersejarah ini disaksikan bersama oleh penulis karya tersebut iaitu Adik Siti Aina binti Tumeri yang merupakan Johan Kebangsaan karya penulisan kreatif bagi tahun 2020. Baik, diucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini dan juga dengan sempurnanya upacara pelancaran sebentar tadi, maka sesi jom baca kita berehat seketika untuk memberi laluan kepada sesi dari sesi buku yang akan disampaikan oleh penulis kita iaitu Adik Siti Aina binti Tumeri, penulis Johan Pengkarya Muda Peringkat Kebangsaan tahun 2020. Dan juga untuk makluman semua, Adik Siti Aina ini juga merupakan penerima anugerah Pengkarya Muda Johor tahun 2020. Baiklah, sama-sama kita saksikan sebelum itu kita berehat seketika untuk memberi laluan kepada pesanan penaja. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Program Jom Baca yang telah diadakan sejak tahun 2014 kini masuk tahun ke-8 ianya dilaksanakan. Program ini akan terus dilaksanakan untuk mengajak rakyat terus membudayakan amalan membaca. Kajian menunjukkan pertambahan 35% masyarakat dunia membaca semasa pandemik. Untuk itu, usaha Perbadanan Perpustakaan Awam Johor meneruskan program Jom Baca pada 22 April ini bersempena dengan Hari Buku Sedunia adalah usaha yang baik. Jom bangsa Johor, sama-sama kita raikan program Jom Baca pada 22 April jam 11 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aina binti Tumeri, penulis cerpen Remedi Jiwa. Hari ini saya akan membuat resensi cerpen saya yang bertajuk Remedi Jiwa. Cerpen ini bertemakan perjuangan anak muda dalam memartabatkan seni budaya warisan negara kita iaitu permainan tradisional. Saya memilih tema permainan tradisional ini kerana kita dapat lihat yang permainan tradisional semakin dipinggir oleh masyarakat kita, terutamanya anak muda. Oleh itu, saya merasakan penulisan merupakan wadah yang efektif untuk saya memperjuangkan seni budaya warisan di negara kita. Dalam cerpen ini juga saya membawa persoalan berkaitan kasih sayang seorang bapa kepada anak, kasih sayang anak kepada bapa, juga persoalan kegigihan anak muda dalam mengharungi segala cabaran dan dugaan dalam memartabatkan seni budaya warisan Malaysia iaitu permainan tradisional. Dalam karya cerpen ini juga saya cuba membawa suatu message berkaitan dengan kegigihan anak muda yang tidak mudah mengalah dan tidak mudah berputus asa. Saya akhiri resensi buku ini dengan ucapan terima kasih kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Johor serta Jabatan Pendidikan Negeri Johor serta pihak yang terlibat secara langsung atau tidak kerana telah menerbitkan cerpen saya yang bertajuk Remedi Jiwa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam Makmur Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Program Jom Baca yang telah diadakan sejak tahun 2014 kini masuk tahun ke-8 ianya dilaksanakan. Program ini akan terus dilaksanakan untuk mengajak rakyat terus membudayakan amalan membaca. Kajian menunjukkan pertambahan 35% masyarakat dunia membaca semasa pandemik. Untuk itu, usaha Perbadanan Perpustakaan Awam Johor meneruskan program Jom Baca pada 22 April ini bersempena dengan Hari Buku Sedunia adalah usaha yang baik. Jom bangsa Johor, sama-sama kita raikan program Jom Baca pada 22 April jam 11 pagi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kita ke sesi live bersama dengan panel kita dalam sesi bual bicara. Sebentar tadi tuan-tuan dan puan yang mana telah menonton tadi, jadikan tuan-tuan dan puan jangan terus berhenti ya, kerana sesi kita diteruskan lagi dengan sesi bual bicara. Tadi kita telah mendengar sesi-sesi buku yang telah disampaikan oleh adik Siti Aina binti Tumeri yang berkaitan dengan buku penulisan beliau. Untuk makluman tuan-tuan dan puan yang menonton pada ketika ini, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami dalam program Jom Baca bersama Sumenit Peringkat Negeri Johor dan juga sesi pelancaran buku karya penulisan karya cerpen Remedi Jiwa, hasil karya daripada Anugerah Pengkarya Muda Johor tahun 2020. Baiklah tuan-tuan puan, bersama dengan saya pada hari ini iaitu adik Siti Aina binti Tumeri. Selamat datang adik Siti. Assalamualaikum. Okey, adik Aina panggil boleh panggil manja Aina. Panggil Aina. Okey, terima kasih. Dan bersama dengan saya juga tak lupakan gurunya iaitu Puan Rohaidah binti Yun. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang bersama tiga bersama hari ini. Baiklah, okey tuan-tuan dan puan. Sudah pastinya tuan-tuan puan nak mendengar dan berkenalan dengan penulis kita pada pagi ini. Dan mungkin tuan-tuan puan nak tahu bagaimana dan juga bagaimana tercetusnya idea untuk berkarya dan menghasilkan penulisan cerpen ini. Baiklah, untuk makluman tuan-tuan puan, sebelum itu saya membacakan sedikit latar belakang beliau, iaitu penulis kita ini yang dilahirkan pada 22 Disember tahun 2003 di Hospital Batu Pahat dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sabak Uni Pak Raja dengan memperolehi 4A1B. Dan seterusnya beliau meneruskan sesi persekolahan menengah beliau di SMK Tun Ismail Pak Raja Batu Pahat juga dan memperolehi 6A dalam PD3. Dan kini untuk makluman beliau telah selesai menduduki peperiksaan SPM yang telah berlangsung pada bulan Februari yang lalu. Tahniah diucapkan kepada adik, semoga mendapat kejayaan cemerlang. Baiklah, untuk makluman beliau, untuk makluman semua, beliau merupakan pengarah sumber sekolah dan beliau juga telah menghasilkan satu karya pada tahun lalu iaitu karya Sebelum Senja dan telah mendapat tempat pertama dalam sayembara menulis cerpen Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Johor tahun 2020. Untuk itu, beliau meneruskan lagi karya beliau, mencabar diri beliau untuk berkarya dan seterusnya terhasillah karya Remedi Jiwa. Baiklah tuan-tuan puan. Jadi untuk adik Siti Aina, terima kasih sekali lagi dapat bersama. Bagaimana perasaannya? Gugup lagi tak? Dah okey sikit Dah okey sikit lah. Alhamdulillah. Okey, adik Siti sedikit soalan lah. Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang adik Siti Aina. Saya berasal daripada Payat Raja, Batu Pahat, Johor. Saya sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Ismail, Payat Raja. Dan baru saja tamat peperiksaan SPM. Baik, berapa dengan adik keluarga? Keluarga berapa ramai adik-beradik? Saya ada saya ada dua abang adik-beradik dan saya anak kedua. Akak saya anak yang sulung.
ayah saya bekerja sebagai pengawal keselamatan dan mak saya pula seorang suri rumah. Alhamdulillah. Baik, adik Aina, bagaimana boleh mendapat idea dan juga adakah bakat itu memang telah mula menulis sejak kecil atau bagaimana? Semasa saya kecil, saya cuma minat membaca novel, cerpen dan juga baca komik. Bila saya dah umur 13 tahun, saya mula membaca novel-novel dan saya mula minat menulis. Namun ketika itu saya menulis tanpa bimbingan. Maksudnya saya cuma menulis tanpa ada guru yang membimbing. Tapi sejak tahun 2020 iaitu negara kita dilanda pandemik COVID-19, saya pun mula menyertai pertandingan iaitu sayembara mengarang cerpen anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Johor, dan saya pun menghantarlah cerpen untuk pertandingan tersebut dan cerpen tersebut telah disunting oleh Cikgu Rohaidah binti Yun. Dan setelah karya saya disunting iaitu karya saya yang bertajuk Sebelum Senja, saya sudah nampaklah macam mana penulisan itu. Saya pun belajar banyak perkara dalam penulisan. Oleh itu saya pun mulalah untuk menulis lagi dan cerpen saya Sebelum Senja itu telah dibukukan dalam antologi cerpen Jihad Wira Pandemik. Disebabkan itu antologi cerpen ini memberi inspirasi dan motivasi untuk saya mengarang cerpen Remedi Jiwa untuk Anugerah Pengkarya Muda Johor dan juga atas galakan daripada Cikgu Rohaidah Yun. Itu juga disebabkan oleh buku kisah hidup beliau iaitu Merandu Ombak. Buku ini memberi motivasi kepada saya untuk terus menulis. Buku ini juga mengajar saya tentang cara-cara untuk kita terus tabah dan sabar dalam menghadapi dugaan kehidupan, dalam ingin mencapai kejayaan dan cita-cita. Okey. Baik, terima kasih adik Aina. Panjang sungguh cerita latar belakang beliau dan bagaimana beliau mula minat untuk menulis ini. Baik. Sepastinya sebagai anak didik sepastinya mempunyai guru yang memberi tunjuk ajar dan bimbingan untuk beliau terus menulis. Jadi untuk itu kita bersoal jawab juga dengan Cikgu Rohaidah binti Yun yang merupakan sebelum tu saya perkenalkan Cikgu Rohaidah binti Yun ini merupakan guru ikon bahasa dan seni budaya kebangsaan tahun 2020. Untuk itu Cikgu, tanya sekali lagi atas anugerah yang diterima. Terima kasih. Okey Cikgu. Baik, berkaitan dengan Siti Aina, bagaimana Cikgu mula melihat bakat adik Siti Aina ini dalam penulisan? Sebelum saya menjawab soalan Encik, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Perbadanan Perpustakaan Negeri Johor kerana berkesudian menerbitkan Remedi Jiwa untuk bacaan seluruh rakyat dekat negara kita. Ya. Jadi saya dapat melihat kesungguhan Aina semasa dia menghasilkan cerpen dia yang pertama iaitu Sebelum Senja. Pertandingan sayembara cerpen dalam talian yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor merupakan satu titik tolak apabila saya melihat karya beliau bahawa pelajar ini ada masa depan yang cerah dalam bidang penulisan. Jadi apabila saya menerima karya daripada Aina melalui email, saya telah membuat suntingan, perbaiki dari segi pemerengganan dan sebagainya supaya cerpen yang baik disertai dengan teknik yang baik. Ya, agar teknik penulisan itu dalam keadaan yang tertib. Jadi saya email semula kepada Aina dan Aina dapat membandingkan cerpen dia yang pertama dan cerpen dia yang kedua. Bagaimana untuk menghasilkan cerpen. Jadi selepas itu apabila Aina dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori menengah atas, saya melihat dia berusaha untuk menulis lagi dan akhirnya apabila ada pertandingan pengkarya muda, saya menasihati Aina supaya mengarang. Saya terpegunlah apabila dia berusaha untuk mengenengahkan tema yang pada saya sangat bagus, iaitu tentang perlunya
mengangkat semula budaya seni budaya tradisional. Terima kasih. Okay. Terima kasih Cikgu Raidah di atas penerangan. Nampaknya bukan sehari dua bakal diasah makan masa juga. Bermula tapi dah tempoh sikat, maknanya bermula pada tahun 2020 puan ya? Ya, bermula 2020. Sebelum ni saya membimbing pelajar-pelajar yang lain sesuai dengan saya dah mengajar 26 tahun. Jadi banyaklah penulis-penulis dari SM Tun Ismail yang dapat diketengahkan, dan Aina adalah antara penulis tersebut. Dan sebenarnya semasa Aina mendapat tempat pertama dalam cerpen Pengkarya Muda, ada rakan-rakan dia yang lain pun turut menang. Cuma apabila Aina sebagai pemenang tempat pertama, tentulah bakatnya lebih terselah dan diperkatakan oleh masyarakat. Okey, baik, terima kasih Cikgu Raidah. Baik, kita kembali semula kepada adik Siti Aina. Baik, Aina, bagaimana dalam situasi pandemik itu Aina memanfaatkan sepenuhnya masa itu, dan bagaimana Aina membahagikan masa untuk menulis dan juga mengulang kaji pelajaran? Bagi saya, pandemik COVID-19 ini adalah peluang untuk saya terus berkarya. Sebab kita belajar secara dalam talian, jadi masanya mungkin lebih banyak lagi. Maksudnya saya boleh waktu siang mungkin saya boleh mengikuti kelas secara dalam talian yang cikgu buat. Waktu malam saya boleh habiskan masa dengan membaca buku dan juga berkarya, menulis cerpen-cerpen atau puisi. Dan waktu itu juga saya banyak bertanyakan juga pada Cikgu Rohaida Yun tentang teknik-teknik menulis, dan juga saya membanyakkan baca buku supaya dapat memperoleh ilmu dan maklumat yang baru yang mungkin boleh saya gunakan dalam cerpen saya selepas ini. Malah segala maklumat saya baca ni juga diselipkan dalam cerpen saya Remedi Jiwa. Okey, baik. Apa nama? Disebut tadi tentang novel yang dibaca. Pastinya tuan-tuan nak tahu, kan? Untuk teman-teman puan juga, adik Siti Aina ini merupakan pelajar aliran sains tulen ya, adik Siti Aina. Betul. Sains tulen. Bahawa bakat dia tu boleh menulis dan juga menghasilkan satu karya cerpen yang diangkat pada hari ini. Jadi sepastinya seperti mana adik nyatakan tadi, adik Aina katakan bahawa adik minat membaca novel, kan? Jadi novel genre apa dan siapakah pengarang, mungkin penulis yang adik Aina minat? Novel yang saya minat kebiasaannya genre dia fantasi dan juga thriller, fiction science, dan penulis kegemaran saya ialah Ramli Awang Mursyid dan juga Ahmad Batria Abdullah. Saya juga gemari novel daripada Cikgu Rohaida Yun kerana novel Cikgu Rohaida Yun macam yang bertajuk Gerbang Raudah yang pernah menang Ada Sastera Perdana Malaysia. Novel ini mempunyai nilai-nilai dan pengajaran yang saya boleh gunakan dalam kehidupan seharian. Baik, terima kasih Dek Aina. Baik, Cikgu Rohaida pula. Jadi sepanjang cikgu bekerjasama atau juga membimbing Aina, jadi apakah mungkin halangan ataupun mungkin cabaran yang Cikgu Aina lihat pada Aina untuk mengembangkan bakat dia? Dalam saya mendidik Aina dalam bidang penulisan, tentulah terdapat juga permasalahan kerana saya mengajar pelajar-pelajar tingkatan 6. Aina pula belajar aliran perdana iaitu tingkatan 5. Jadi tingkatan 5 sudah ada slotnya tersendiri untuk kelas tambahan, sama ada dalam talian dan sebagainya. Jadi dengan saya pula merupakan guru kesusastraan Melayu tingkatan 6 atas dan 6 bawah, dan pelajar saya ramai sebab saya merupakan satu-satunya guru di sekolah saya. Jadi saya banyak menghabiskan masa dengan pelajar, tetapi saya berusaha untuk mengatasi cabaran tersebut. Pada saya, kalau Allah beri kita masa 24 jam, kita tidak guna dengan baik dan kita rasa kita tak ada masa, sampai bila-bila kita tidak akan ada masa. Jadi saya perlu berkorban, dan sesungguhnya memang saya berkorban. Terutama apabila Aina menyertai pertandingan Pengkarya Muda, saya ketika itu sedang membimbing anak-anak didik saya tingkatan 6 dalam pertandingan Sayembara Merdeka, Anjuran Jabatan Perdagangan Malaysia dan peringkat kebangsaan. Saya apabila mempunyai pelajar 6 atas ramai 56 orang,
Dan kalau boleh pelajar 56 orang itu berkarya. Kerana dalam kesusahan Melayu bahagian A, dia ada mengarang spontan. Jadi mengarang dalam masa yang sama, karya itu dihantar kepada saya nilai untuk pembelajaran, tetapi saya perbaiki untuk dihantar ke pertandingan peringkat kebangsaan. Dalam masa yang sama, saya perlu membimbing Aina. Jadi pernah satu ketika saya tidak tidur sampai siang. Saya membaca cerpen Aina satu persatu. Ada yang saya jadi pemberian yang di atas itu saya jadikan di bawah. Ada dialognya yang saya tukarkan. Ada bahasanya yang saya perbetulkan. Aina punya cerpen sudah sedap. Tetapi saya harus memberikan perisa-perisa yang lain agar lebih sedap. Sebab saya membaca, saya tahu bahawa cerpen ini boleh mendapat tempat pertama Malaysia, boleh mendapat tempat pertama Johor dan juga boleh mendapat tempat pertama Malaysia. Dan gerak hati saya benar-benar terbukti, tetapi di sebalik tabirnya penuh dengan ranjau dan duri. Sebab negara kita, kerajaan telah melaksanakan PKP. Ya, betul. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Rohaida. Nampak bahawa pengorbanan seorang guru itu dalam mengangkat dan juga mengasah bakat anak muridnya memang tidak dinafikan, tuan-puan. Jadi itulah dia. Jadi sebenarnya kita sedia maklum bahawa waktu PKP adalah waktu yang sangat panjang, yang mana seperti yang kata Cikgu Rohaida tadi, masa diberikan oleh Allah ialah selama 24 jam. Kalau kita tak memanfaatkan masa tersebut, maka kita akan orang yang rugi. Jadi masa yang ada pada masa itu, seperti mana adik Aina nyatakan bahawa pembahagian masa ada sangat penting, yang mana masa terluang dia untuk belajar, yang belajar kita untuk belajar dan ulang kaji, dan terluang dia menulis, Adik Aina, Okey, Adik Aina. Jadi berdasarkan kepada karya yang telah dihasilkan dan telah diangkat dan dibukukan lagi pada hari ini. Jadi apakah kata harapan Aina selepas ini? Bagaimana Aina nak meneruskan? Adakah ingin meneruskan dengan karya-karya terkini ataupun ingin menambah baik dan menyebarluaskan lagi karya-karya yang sedia ada? Bagi saya berharap saya dapat terus lagi berkarya kerana saya punya prinsip saya nak menulis sambil mendidik orang ramai. Saya nak mengajar mereka melalui karya-karya yang saya tulis. Saya ingin sampaikan ilmu dan mesej yang boleh dibawa dan boleh dijadikan suatu pengajaran oleh masyarakat kita, tak kisahlah orang muda ke. Dan juga saya inginkan saya ingin menulis lebih banyak cerpen yang boleh mendidik orang ramai, membawa isu-isu yang orang selalu tidak pandang. Macam dalam cerpen saya, Remedi Jiwa ini, saya membawa isu permainan tradisional. Mungkin sampai sini saya akan bawa isu yang lain berkaitan dengan gejala sosial mungkin, isu tentang mungkin pandemik COVID-19 ini, tentang kehidupan masyarakat kita, dan saya berharap saya diberi peluang lagi untuk berkarya dan mendapat bimbingan daripada Cikgu Rohaida Yun. Okey, terima kasih Lena. Baik, sebelum tu, hampir saya terlupa soalannya. Baik, sebenarnya saya telah baca secara lalu kisah atau cerita yang telah dibukukan ini oleh adik Siti Aina, cerpen beliau. Memang pada awalnya bila kita selalu baca itu, cerita soal dekat dengan hati. Soal dekat sangat dengan hati dan kita boleh seolah macam kita berada dalam situasi itu. Jadi soalan saya ialah bagaimana? Adakah jalan cerita yang adik Aina sampaikan itu juga berkait rapat dengan pengalaman ataupun hasil daripada senario kehidupan Aina sendiri? Cerpen ini sebenarnya bukanlah berdasarkan pengalaman saya. Saya yang mencipta pengalaman dan cerita dalam cerpen tersebut. Saya cuba nak gambarkan yang anak muda negara kita ni, walaupun zaman dah maju, zaman sudah mencapai kemajuan, kita tetap perlu memartabatkan seni budaya iaitu permainan tradisional supaya tak lekan adik panas, tak laput di hujan. Okey, terima kasih Dena. Okey, jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan juga berkaitan dengan buku yang dihasilkan oleh Puan Rohaida atau Cikgu Rohaida binti Yun. Untuk makluman, buku beliau juga telah mendapat tempat iaitu Hadiah Sastra Perdana Malaysia kategori novel remaja pada tahun 2015
dengan judul novelnya Gerbang Raudah, dan tahun seterusnya pada tahun 2016 beliau memenangi Hadiah Sastera Perdana Malaysia juga kategori novel remaja berjudul Gerbang Pelangi. Itu kategori kanak-kanak pada tahun 2016 ya Cikgu Raida ya. Sedikit pembetulan, 2016 tu saya dapat Hadiah Sastera Darul Takzim. 2015 saya dapat Hadiah Sastera Perdana Malaysia. Dan novel tu sebenarnya yang pertama dia dapat tempat pertama dalam sayembara mengarang novel remaja. Saya dapat tempat pertama 2014. Rezeki Allah bagi tahun berikutnya novel itu diangkat sebagai penerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia. Begitu juga dengan Gerbang Pelangi diangkat sebagai penerima Hadiah Sastera Darul Takzim. Tetapi sebenarnya novel itu juga merupakan tempat kedua kebangsaan dalam pertandingan novel kanak-kanak peringkat kebangsaan. Terima kasih Cikgu atas pembetulan tadi. Hampir tersilap. Baik. Okey, jadi sepanjang pengalaman Cikgu dalam 20 tahun mendidik, jadi apakah hasrat Cikgu pada Aina yang selepas ini akan mengorak, orang kata langkah lebih jauh lagi, dan juga mungkin selepas ini mungkin ada peluang dan ruang yang diintai oleh penerbit lain untuk Aina berkolaborasi. Apa pandangan Cikgu? Saya ada berpesan kepada Aina, walau apa jua kerjaya yang beliau ceburi selepas ini, beliau harus menulis. Kerana di tanah air kita terdapat penulis yang dia merupakan seorang pakar bedah. Contohnya Nek Hazlina yang terkenal dengan bukunya Cinta In Vitro. Saya pernah memenangi resensi buku Anjuran Dewan Pustaka. Saya memilih novel Dr. Nek Hazlina, seorang doktor pakar sakit puan, untuk diresensikan dan saya dapat tempat pertama. Dan di situ saya membaca, betapa hebatnya seorang doktor boleh menghasilkan novel. Dan temanya adalah tentang dunia perubatan. Orang tidak tahu bagaimana seseorang yang tidak mempunyai anak itu boleh melalui satu proses in vitro. Jadi novel itu menyelesaikan permasalahan wanita di luar sana yang tidak mempunyai anak. Dan kita mempunyai penulis yang terdiri daripada seorang yang pakar dalam ilmu undang-undang, Nisa Harun. Kita juga mempunyai penulis dalam negara kita yang merupakan seorang jurawat yang hebat, Aminah Mokhtar. Dan juga pakar-pakar ekonomi yang lain. Jadi apa juga kerjaya kita harus meneroka. Sebab itu saya menyuruh Aina untuk melangkah ke hadapan. Apabila saya meminta dia menyertai bengkel secara dalam talian yang dianjurkan oleh Kolej Yayasan Pelajaran Johor dalam program Duta Jauhar. Saya meminta Aina melangkah untuk proses penulisan novel. Kalau dengan cerpen, dia boleh berguru dengan saya. Dan masa bengkel tersebut, dia kata dia nak cerpen. Saya kata rugi kalau tidak berguru dengan orang lain dalam bidang novel. Dan akhirnya beliau berjaya untuk menghasilkan novel. Jadi saya rasa ini sesuatu yang sangat bagus. Dan masa dia menunggu keputusan PCSBM, saya kata harus membaca. Dan dia telah menghantar satu cerpen kepada saya dan saya melihat cerpen itu sangat menarik. Berkisah tentang rumah api. Yang saya akan sunting dan saya akan hantar insya-Allah di dalam majalah Tunas Cipta Keluaran Dewan Masa dan Pustaka. Jadi apa juga cita-cita dia, menulislah. Baik, terima kasih Cikgu Raida. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada pagi ini, jadi mungkin ada sedikit kata dan juga Adik Aina selepas tadi iaitu sesudah senja untuk karya cerpen yang pertama sesudah senja tu, dan sekarang ini Remedi Jiwa. Apa pula genre yang ingin Aina sampaikan selepas ini? Saya nak cuba genre futuristik atau fantasi sebab saya memang minat baca novel-novel begitu. Saya berharap akan dapat terus berkarya dan terima kasih kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Johor serta Jabatan Pendidikan Negeri Johor kerana menerbitkan buku cerpen saya yang bertajuk Remedi Jiwa ini. Terima kasih kerana memberi peluang kepada penulis kecil-kecilan baru saja usia remaja ini untuk menghasilkan buku cerpen. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Adik Aina kita di atas sedikit komentar beliau tentang harapan beliau dan juga
idea beliau yang akan datang. Baiklah, untuk itu sebelum kita mengakhiri sesi bual bincang kita yang santai pada pagi ini, untuk itu mungkin kita semua ingin tahu dan juga kita semua ingin bagaimana dalam buku ini. Okey, pertamanya saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Johor di atas kesudian menerbitkan naskah buku Remedi Jiwa ini dan difahamkan buku ini akan diedarkan ke sekolah dan juga mungkin tuan-tuan dan puan yang mana ingin mendapatkan naskah ini ataupun ingin membaca naskah ini boleh datang ke Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor yang bertempat di Jalan Haji Awal ini dan juga boleh diakses melalui digital, aplikasi digital di bawah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor. Jadi tuan-tuan dan puan boleh dapatkan baca buku tersebut dalam bentuk digital dan difahamkan buku ini masih dalam proses percetakan dan tadi itu adalah model ataupun mock-up yang digunakan untuk sesi pelancaran pada hari ini. Jadi untuk itu terima kasih sekali lagi pada Cikgu Raida dan juga Adik Siti Aina dan kesudian untuk hadir bersama pada pagi ini dan juga kepada tuan-tuan dan puan semua terima kasih kerana menonton program Jom Baca Bersama 10 minit ini bagi tahun 2020 dan juga kepada anda yang masih lagi telah membaca dan jangan lupa seperti mana yang telah saya ingatkan tadi bahawa tuan-tuan dan puan daftar sebagai peserta di pautan http://bit.ly/baca 2021 dan jangan lupa ambil gambar soft foto anda bersama rakan-rakan bersama bahan bacaan yang anda baca dan muat naik ke media sosial Twitter, Instagram, Facebook untuk dikongsikan dan jangan lupa letakkan hashtag Jom Baca 10 minit, hashtag Johor Membaca, hashtag Malaysia Membaca dan hashtag Bangsa Johor Bangsa Membaca. Sekian daripada saya, Cikgu Kamal Iskandar Ahmad Syafri selaku moderator dan juga hos anda pada hari ini. Saya mohon ampun dan maaf seandainya terdapat kekurangan dan juga kesilapan sepanjang saya menganjurkan majlis pada pagi ini. Jadi sekian dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.